Untuk anak lelakinya ada semua mainan, ada Beyblade, ada. Untuk anak perempuan dia pula ada semua. Ada apa? Lego Friends, baju Elsa. Boring juga kaya ni Inilah masa nak guna kata-kata hikmah ni. Tenet tetet tet, tenet tetet tet, tenenenet tenet tetet tet. Kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang dijanjikan, hari ini kita nak cerita pasal bersyukur. Apa tu perasaan bersyukur? Syukran. Itu kan kita cakap dalam bahasa Arab, maksudnya terima kasih. Jadi bersyukur ni ialah perasaan rasa terima kasih kita, rasa seronok kita menghargai apa yang Allah bagi dekat kita walaupun sedikit. Contohnya, cikgu ataupun kamu ada RM1, tapi kamu boleh rasa, seronoknya ada RM1 ni. Orang lain tak ada duit langsung. RM1 ni boleh beli makanan, boleh beli air sedap. Bestnya ada RM1 ni. Itu maksudnya kesyukuran kita berada di tahap yang tinggi. Lepas tu kalau kita ada 100, tapi kita rasa macam, alah, orang lain ada lagi banyak. Duit raya 100 je, orang lain 500 katanya. Saya 100 je, ni belanja sikit dah habis dah. Itu maksudnya kesyukuran kita di tahap yang sangat rendah. Bila kita cakap pasal bersyukur ni, selalunya ustaz-ustaz akan cakap, kalau seseorang itu bersyukur, Allah akan tambahkan lagi nikmatnya. Dan kalau dia tidak bersyukur, Allah akan kurangkan ataupun tarik nikmat yang dia ada sekarang. Jadi kisah hari ni, cerita di negeri Padang Pasir. Jadi di negeri Padang Pasir ni ada seorang sangat miskin. Apa harta pun tak ada. Isteri tak ada, anak tak ada, rumah tak ada, kereta tak ada, baju tak ada, kasut, selipar tak ada, kopiah tak ada. Yang ada cumalah kain. Selai kain tu je. Orang yang sangat miskin. Tapi di negeri yang sama pula ada seorang yang sangat kaya. Kata je apa benda pun semua dia ada. Rumah besar, banyak, bukan sebiji, tinggi, banyak bilik. Kereta banyak jenis, semua colour ada, semua jenis ada. Semua kereta yang kamu suka semua ada. Mainan, semua mainan dia ada. Anak isteri, ramai anak dia. Dekat rumah dia nak makan apa, cakap je, orang boleh masakkan. Semua benda boleh. KFC, pizza, McD, semua ada dalam rumah dia. Apa lagi yang kamu bayangkan kalau orang kaya ada? Wayang tengok dalam rumah sendiri. Main bowling dekat rumah sendiri. Seronok tak seronok? Untuk anak lelakinya ada semua mainan. Ada Beyblade, ada iPad, ada komputer, ada iPhone. Untuk anak perempuan dia pula ada semua. Ada apa? Lego Friends, baju Elsa, baju Anna, semua ada lah. Semua yang teringin semua ada. Jadi orang miskin yang susah ni tadi, dia selalu terfikir, ya Allah, kenapalah aku ni miskin sangat, susah sangat hidup aku. Apa pun aku tak ada. Dia tak sedar sebenarnya dia ada kain, dia ada kesihatan, dia ada anggota badan yang cukup. Dia tak cacat, dia boleh tengok, boleh mendengar, boleh bercakap, boleh buat kerja sikit-sikit, boleh berjalan kaki. Betul tak? Ni harta yang sangat mahal, tapi dia rasa, ya Allah, aku apa pun tak ada. Ya Allah, miskinnya aku, susahnya aku. Dia selalu merungut, dia selalu komplain kepada Allah. Sedangkan orang kaya tadi pula, dia sentiasa bersyukur kepada Allah. Cuma satu hari orang kaya ni terdetik, boring juga kaya ni. Tengok orang lain pagi-pagi keluar pergi kerja, malam-malam balik, ada juga benda nak buat. Aku ni semua harta dah ada, duduk kat rumah aje, boring pula. Orang lain keluar pergi beli makanan, aku makanan semua dah tersedia kat rumah. Orang lain hantar anak pergi sekolah, aku cikgu-cikgu yang datang sini ajar anak.
boring pula hidup macam ni. Dalam masa yang sama juga orang miskin tu pun fikir benda yang sama. Dia terfikir, ya Allah, sampai bila aku nak susah macam ni? Jadi orang miskin pun terfikir dengan kata-kata yang tu. Kalau bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat. Kalau tak bersyukur, Allah akan turunkan nikmat. Maksudnya, siapa sahaja yang bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat. Inilah masa yang nak guna kata-kata hikmah ni. Orang miskin berfikir, okey, aku nak bersyukur. Macam mana aku nak bersyukur? Aku apa pun tak ada. Apa yang aku nak cakap terima kasih kepada Allah? Silap kan? Kawan-kawan, dia ada kain, betul tak? Ingat tak dia ada? Macam-macam dia ada di badannya. Semua tu tak ternilai harganya. Orang kaya tadi, dia pun teringat kata-kata yang sama. Boring lah, kalau boleh aku nak miskin sikit lah. Jadi dia teringat kata-kata tu, siapa yang tidak bersyukur, Allah akan kurangkan sikit nikmatnya. Okey juga macam ni. Okey. Aku nak cuba tak bersyukur. Okey, tak bersyukur. Macam mana aku tak bersyukur? Semua benda aku ada. Tak ada benda yang aku rasa, ya Allah, tolonglah, kalau boleh aku nak benda ni. Tak ada. Ya Allah, terima kasih lah. Terbersyukur lagi sekali. Jadi, waktu tu juga dia dapat call. Hello? Telefon tu cakap, Tuan, bisnes Tuan meletup lagi. Bukan meletup. Maksudnya makin untung lagi. Ni kami nak datang ni. Rupanya orang suruhan dia, orang gaji dia datang. Hantar lagi banyak kereta, harta, besarkan rumah dia lagi. Rupanya sebab dia terbersyukur tadi, Allah tambahkan lagi nikmatnya. Betul lah kata pepatah tu. Kata-kata hikmah tu memang sangat betul. Kalau kata pepatah tu sangat betul, apa jadi dekat orang miskin tadi? Jom kita pergi tengok orang miskin tadi. Orang miskin tadi pun, ya Allah, aku apa pun tak ada, macam aku nak bersyukur. Dia semakin merungut, makin tambah komplain dia. Masa tu juga angin yang kuat datang meniup dia. Terbanglah kain yang dipakainya. Kalau kain kena tiup, apa jadi? Apa yang dia pakai? Apa pun tak ada. Jadi sebab dia tak bersyukur dengan harta yang dia ada, Allah tarik lagi satu nikmat dia, tu kain dia. Kalau selama ni walaupun dia miskin, dia tetap ada makanan dan minuman. Mana dia dapat? Adalah orang bagi, minta sedekah ke, ataupun pergi dekat kedai makan, cakap nak minta makanan sikit. Pergi dekat kedai runcit, minta nak bahan makanan sikit, nak air minum sikit, orang akan bagi. Tapi kalau tak pakai apa-apa, boleh jumpa orang tak? Mana boleh? Orang lari lah. Betul tak? Kalau kamu tak pakai apa-apa, keluar rumah, orang nak datang dekat tak? Tak kan? Jadi rupanya dengan tak bersyukur dia, Allah tarik nikmat kain dia, bukan setakat pakaian dia, tapi makanan dan minuman dia juga terhenti disebabkan dia tidak boleh jumpa orang selagi dia tidak ada pakaian. Malam pun kesejukan. Itulah kisahnya bila orang tak bersyukur. Itu dia kisah bersyukur. Jadi kawan-kawan ingat, sama cikgu ataupun kamu, walaupun apa yang kita ada, kalau kita terbandingkan dengan orang sangat sedikit, sangat kurang, tapi kita kena fikir, kita kena cari untuk hati kita bersyukur. Walaupun sikit, walaupun kurang elok, tapi sentiasa cuba untuk bersyukur kepada Allah. Itu saja untuk hari ini. Cuti PKP, rajin-rajin tolong mak ayah, penuhkan aktiviti kamu dengan aktiviti yang berfaedah. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.